Okey kelas, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi semua. Okey, untuk kelas pagi ini kita akan cuba discuss soalan self-check pada page 161 bagi topik method. Okay. Okey. So, kita cuba lihat soalan nombor 1. Okay, untuk question number 1, insert the missing part. Missing part itu adalah call my method from main. Okay, call my method from main. Kalau awak tengok dekat soalan ni, dia terbalik sedikit. Okay, dia terbalik macam mana? Okay, yang di sebelah atas ni, ini adalah user define method. Okay, biasanya main duduk dekat atas. Tapi untuk case yang ni, main dia duduk di bawah. Boleh juga, tak kisah. Okay, macam mana kita nak tahu yang mana satu main, yang mana satu user define method? Okay, bila awak nampak perkataan public static void main string, ini maksudnya method main. So ini adalah bahagian main. Biasanya yang kita duk buat sebelum ni, main dekat atas, user define method yang di bahagian bawah. Tapi untuk case yang ni, main dekat bawah, method dekat atas. Okay, sebenarnya method ini boleh berada di mana-mana. Dia nak duduk di atas boleh, di bawah boleh, as long as dia berada dekat luar method main. Okay, dekat luar method main. Kalau tengok dekat sini dia dah close kan. Dia tak masuk pun method main. So dia masih lagi berada di luar method main. Okay, boleh tak yang explanation saya yang ni? So macam mana nak kenal mana satu main, mana satu user define method? Awak tengok ni public static void main string ini. Ini adalah method main yang biasanya berada di bahagian atas. Apa yang saya maksudkan atas bawah tu? Okey, kalau kita cuba tengok saya bagi yang ni Okey. Yang ni. Ini main method. Biasanya main duduk dekat atas, ada class, ada public static void main duduk kat bawah. Okey, Kak Tentu tak? Okey. So, public static void main dia duduk di atas. Lepas tu yang ni close method. Baru ada user define method dekat bawah. Okey, yang ni user define method. Okey, user define method. Tetapi untuk case yang ini, user define method berada di atas. So dia tak kisah berada di mana-mana as long as bukan berada di dalam main. Boleh tak bezakan yang ni dengan yang biasa kita buat tu? Boleh ke? Boleh nampak dah ke? Okey. Sekarang, alright, right. Okey, sekarang kita lihat dekat bahagian user define method dulu. Okey, kenapa dekat sini dia tulis void? Sebab apa void? Kenapa dia void? Ingat lagi tak kenapa ada void? Sebab void bila dia apa? Bila dia apa? Kalau void tu. Bila dia void tu maksudnya apa? No return. Ya, betul. Pandai. Bila void maksudnya not returning value. Okay. Okay, not returning value. Sebab tu dia void sebab tak ada sebarang value, variable, calculation, proses yang dia nak return. Sebab kat sini hanya message sahaja. Okay, that's why dia void. Dan kenapa parameter dia kosong? Sebab macam saya sebut tadi tak ada sebarang input pun dekat sini. Okay, sebab dia hanya nak paparkan message sahaja. Ini message yang nak dipaparkan. Okay, so ini adalah user define method. Harap awak semua boleh take note dekat buku masing-masing ya. Sekejap ada yang call sekejap .
Okey, baiklah kita teruskan lagi. Sorry ramai pula yang prihatin dengan masalah breakdown saya tadi. Ialah pagi-pagi kan. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Tak apa, walaupun pun berlaku, hidup mesti diteruskan, kerja mesti dilaksanakan. Oh, wish. Okey, tertutup dah saya punya Google Meet lagi satu tadi. Okey. Alright. Seterusnya, kita lihat dekat bahagian main. Okey, dekat bahagian main, sebenarnya ingat tak dekat bahagian main kita ada dua perkara yang kita kena buat, iaitu pertama dan kedua. Ingat lagi tak apa dia yang pertama, apa dia yang kedua? Yang pertama ni apa kita kena buat sebenarnya? Ingat lagi tak? Yang pertama dan yang kedua. Okey, yang pertama ni kita kena buat apakah dia? Okey, jap saya buka slide lagi satu kalau dah lupa. Method ni. Okey, slide ni saya ada bagi tak dekat kelas korang? Ada kan? Ada tak saya bagi? Ke saya tak on mic lagi? Ada dah on dah. Saya ada tak saya berikan slide yang ini dekat awak punya group Telegram? Rasa macam dah bagi, tak tahu lah kot tak ada. Okey. Yang di sini ni. Apa benda yang kita kena replace dekat tempat ini? Okey, dan apa yang kita nak kena replace adalah, saya play dulu Okey, saya nak fokus kepada yang atas saja. Okey, so apa yang kena replace dekat sini ada dua benda, iaitu yang pertama adalah create object, yang kedua adalah method call. Okey, create object dan juga method call. So dekat sini kena ingat nombor satu adalah kita kena create object. Kemudian yang kedua adalah method call. Okey, clear? Okey, macam mana nak create object? Kenapa create object ni class name cn equal new class name? Okey, cuba kita tengok syntax dia. Syntax untuk create object iaitu nama kelas, object name, new, nama kelas. Okey. So begitu juga dengan yang ini. Okey, class name ini adalah nama kelas dia. Okey, nama kelas dia. Kemudian cn ini adalah object. Okey, ini adalah object. Okay, ini adalah class name. Okay, saya tulis balik ni class name. Okay, dia pun buat variable nama class name. Itu yang pertama, create object. Okay, yang kedua, method call. Method call adalah obj.find area. Obj ini object name, find area ini nama nama method. Okay, jadi dekat sini kita akan tulis untuk nombor 2 ni, tempat kosong ini. Okay, kita kena tulis adalah O, B, okay saya buat warna merah lah Kita kena tulis O, B, J. Okay, lepas tu, O, B, J pula dah. Kita punya objek apa? Objek kita adalah CN kan? Jadi kita kena tulis CN lah. CN dot, okay apa nama method dia? Nama method dia adalah my method. So kat sini pergi tulis my method. Okay, kemudian dia tak ada parameter, dia tak ada argument, so letak je bracket dekat belakang. So itulah jawapannya untuk soalan 1. Boleh tak? Okay, kenapa kat sini CN? Sebab dia bagi objek kat sini, nama objek dia CN. Okay, so jawapan dia CN dot my method. My method ni adalah nama method. Okay, dapat tak nombor 1? Clear ke? Clear. Okay, baik. Seterusnya kita pergi dekat soalan nombor 2. Ini pun benda yang sama juga, iaitu dia letakkan user define method dekat atas.
Manakala yang bawah ni adalah dia punya main method. Okay, kenapa saya kata itu main method? Awak tengok dekat sini, public static void main string. Okay. Alright, ini pun sama juga. Tapi kenapa dia ada dua pula ruang kosong dekat bawah ni? Okay. Insert, dia mesti part to call my method from main 2 times. Okay, dia kata times. Jadi, macam mana kita nak tulis? Sebab dia cakap 2 times. Okay, kita tulis sama juga macam tadi, iaitu kedua-dua ni dia nak adalah call my method. Okay, tapi dia nak 2 kali. Jadi kita tulis je benda yang sama, iaitu cn untuk object name diikuti oleh dia punya method name my method, kemudian ada bracket dekat belakang. Okay, sini pun sama, cn dot my method ada bracket dekat belakang. So itulah kelebihan kita pakai method, kita tak perlu buat formula tu berulang-ulang. Kita just panggil sahaja. Okay, nak berapa kali boleh panggil lebih daripada sekali. Okay, bila dia sebut saja perkataan, call, maksudnya inilah sinteks dia, iaitu object name dot method name. Okay. Right, seterusnya kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Ini pun masih lagi sama, iaitu di bawah ini adalah main method ataupun method main. Yang dekat atas ni adalah user define method. Okay, kenapa? Sebab kita nampak dekat sini public static void main string ini adalah main method. Okay, soalan dia. Add f name parameter of type string to my method. Okay, bila dia sebut perkataan parameter, maksudnya dia akan berada di bahagian user define method. Okay, ini kita panggil dia adalah parameter. Dan kedudukan parameter berada di dalam bracket yang di belakang ini. Okay, ini adalah parameter. Okay, so apa parameter yang diberi? Dan apa data type-nya? Macam mana nak tulis parameter untuk soalan nombor 3 ni? Okay, parameter tu berada di sini. Okay, bila dia bagi tahu parameter, dia mesti berada dalam bracket selepas method name. Dan apa parameter yang kita nak tulis dekat dalam ni? Apa parameter yang kita nak tulis? Apa kita nak tulis kat dalam ni? Dia dah bagi tahu dah. Iaitu parameternya adalah f name dan dia punya data type-nya adalah string. So macam mana nak tulis dekat dalam ni? Dekat dalam ini. String f name. Okay, string. Kita tulis dulu string. Okay, string. Lepas tu tulis f name. Okay. Boleh? So kita kena faham terms-terms. So bila disebut parameter, parameter kedudukannya di sini, di dalam bracket kat belakang ni. Dan mesti ada data type-nya. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Okay, nombor 4 pun masih lagi sama, iaitu dia buat main method dekat bawah. Kadang-kadang saya sebut main method, kadang-kadang method main, samalah. Okay, ini adalah user define method. Okay, so apa yang dia nak dekat sini? Insert the missing part to print. Dia nak print the number 8 in main by using a specific keyword inside my method. Macam mana tu? Inside my method. Siapa nak cuba yang ni?
print the number 8. My method. Macam mana nak print the number 8? Apa kita nak tulis dekat situ? Apa kita nak tulis dekat sini? Ada satu perkataan tu. Okay. Bila kita nak specific keyword inside, okay. Apa kita nak tulis dekat situ? Return. Ya, pandai. Return. Okay, return. Okay, return 5 tambah X. Okay, apa itu 5 tambah X? Kita tengok dekat main method dia. Dia kata my method 3. Maksudnya nanti nilai X tu dia akan gantikan dengan nilai 3. So kita akan return 8 lah, 5 tambah 3. Okay. Itu perkataan return dekat situ. Okay, next nombor 5. Follow the comments to insert. Okay, dia suruh tengok comment. To insert the missing parts of the code below. Okay, missing parts of the code below. Okay, apa missing part dia? Kita tengok dekat sini macam mana kita nak tentukan mana satu main method, mana satu user define method. Okay, kita tengok yang ni dulu Kalau ada public class void main static ni, maksudnya ini adalah main method. Okay, jadi yang di atas ini adalah user define method. Okay, itu dulu kita kena kenal. Okay, user define method. Okay, so pertama sekali kita tengok dia tulis kat sini adalah void. So kalau void tu maksudnya dia hanya akan display, biasanya display message lah. Okay, tapi kita tengok dulu Okay, dan dia dah bagi guideline dekat sini. Jadi dia kata create a check age method with an integer variable called age. Dia dah bagi dah. So kita nak tulis apa? Void apa ni? Apa nama method dia? Void. Dia dah bagi dah dalam ni. Create a check age method. Ini teks clue dia. Maksudnya kita nak buat method. Nama method itu adalah check age. Okay, jadi dekat sini void check age. Okay. Kemudian dekat belakang ni kita kena isikan dengan apa? Di bahagian belakang ni. Apa kita nak kena tulis? Belakang ini adalah parameter. Dekat belakang ni adalah parameter. Okay, so apa parameter dia? Dia dah bagi dah dekat sini. Parameter dia. Betul. Okay. Iaitu sebab dia kata integer. So kat sini in, kat sini age. Okay. Kita pergi kepada yang seterusnya. Dia dah bagi dah komen ni. Kita cuma tukarkan dalam bentuk ayat dia je. If age is less than 18. Okay, print access deny. Okay, print access deny. Ni dah ada dah. Dia dah print dah access deny. Sekarang kita just nak tukarkan ini saja. If age less than 18. Tukarkan. So, macam mana nak tulis? Age less 18. Dan dekat depan mesti ada if. Okay. Dapat? Okay, dapat tak? Dapat. Okay, baik. Seterusnya kita tengok. Dia akan cakap if age is greater than 18. Kemudian print access granted. Okay, print access granted dah ada dah. Okay, jadi kita buat dia punya condition saja. Perlu buat condition tak? Dia ada berapa pilihan? Dia ada 2 pilihan saja. Dia ada 2 pilihan saja. Dia hanya dual selection. Jadi, apa yang saya kena tulis dekat sini? Perlu ke saya buat if lagi? Perlu buat if lagi ke? Tak. Tak perlu buat if lagi sebab dia ada 2 saja pilihan. Jadi, kalau ada 2 pilihan, yang pertama kita akan buat if, yang kedua adalah else. Okay, else tak perlu ada condition. Okay, walaupun dia kata if age is greater, tetapi kita boleh buat else. If else. Okay. Itulah jawapan untuk soalan nombor 5. Juga kat bawah dapat. Oh, kat bawah ada lagi. Okay, kat sini pula dia cakap
Oh, dia dah bagi dah. Ni apa ni? Class name .cn new. Ni apa? Ini adalah create object. Apa objek dia? Objek dia adalah cn. Okay, objek dia cn. Sekarang kita tengok pula, bila dah ada create object, yang ni yang pertama, yang kedua mesti ada call. Mesti ada call. So macam mana nak call? Apa sinteks dia? Apa sinteks dia kalau kita nak call? Bila nak call, sinteks dia apa? Object name dot method name. Lepas tu kat belakang ini adalah argument. Itu sinteks dia. So kalau saya kata object name, apa object name untuk yang ni? Untuk coding ni, apa object name dia? CN. Ya, cn. So tulis kat sini cn. Okay, apa nama method dia? Method name dia apa? Mana method name? Pergi ke atas. Apa nama method dia? Mana method name? Check age. Yes, betul. Check age itu adalah method name. Okay. So tulis kat sini. Okay, check age. Okay, check age. Dekat belakang itu adalah argument. Mana satu argument ni? Pass along an age of 20. Dia bagi tahu macam tu pula. Okay, check age. Dia ada bagi and pass along an age of 20. Macam mana kita nak buat tu? Okay, apa kita nak tulis dekat dalam bracket? Okay, dekat belakang ni adalah argument. Argument ni samalah dengan parameter. Sama dengan parameter. Jadi, apa yang kita boleh tulis dekat situ? Apa kita boleh tulis? Okay, kat belakang ni adalah argument ataupun parameter. Parameter kita baca bila dia berada dekat user define method. Tapi bila dekat argument kita panggil dia, bila dekat main method kita panggil dia argument. Okay, so dekat sini adalah age juga. Okay, age. Dekat atas ni kita nampak dia adalah age. Okay, tapi di sini kita panggil dia sebagai parameter. Bila dekat main method kita panggil dia argument, dia benda yang sama. Okay. Okay, boleh? Dia adalah benda yang sama. Cuma kita panggil je cara berbeza. Satu argument, satu lagi adalah parameter. Okay, boleh tak? Boleh, madam. Okay, baik. Kita, dah habis dah. Soalan nombor 5 dah selesai. Okay. Sekarang kita cuba selesaikan soalan nombor 20. Okay, soalan nombor exercise 20. Kita pergi kepada mana exercise 20 Hilang tak warna dia. Okay, tengok exercise 20. Okay. Sekarang saya nak minta awak yang bagi jawapan dekat saya. Okay, kita start dengan question number 1. Okay, what is standard library method? Apa itu standard library method? Boleh bacakan untuk saya. Apa itu standard library method? Ataupun boleh type juga dekat chat. Kita tunggu jawapan dulu. Apakah
Standard library method. Okay, thank you No Alisa. Built-in method in Java, they are readily available for use. Yes, betul jawapan daripada Nur Alisa. Okay, built-in methods in Java that are readily available for use. Okay, thank you Alisa. Okay, apakah pula user-defined method? Kita pada user-defined method pula. A method that is defined by the programmer. Yes, betul Siti Sofia dan juga Ayi. Okay, very good. Itu adalah jawapan untuk user-defined method. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 2. Nombor 2 dia nak apa ni? Oh, okay, dia minta example. So dekat sini ada method yang telah diberi. Okay, dia minta kita bagi method structure. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Dia suruh nyatakan method name. So what is method name for given method structure? Apa method name dia? Okay. So daripada sini dia minta method name. What is method name based on the given code segment? Okay, mana method name? Yang pertama sekali kita nampak public kat sini kan. So kalau public static void main ni maksudnya ini adalah main method. Dan ini pula adalah user define method. Okay. Soalannya adalah dia minta kita berikan method name. So mana method name? Based on code segment yang telah diberikan. Ya, betul Hazwani. Betul Iris Camelia. Okay. Method name adalah get max. Ini adalah method name. Very good. Okay. Kita pergi kepada nombor 2. Iaitu dia minta dekat sini adalah parameter. Okay. Mana satu parameter? Okay. Mana satu parameter? Parameter. Manakah parameter for given code segment? Okay, Hazwani dan juga Damia. Yes, very good. In A dan juga in B. Ini adalah parameter. Okay, very good. Dah kenal dah apa itu parameter. Okay, selesai untuk parameter. Kita pergi kepada seterusnya. Okay, ni dia ada formal parameter pula. Tadi ada parameter. Ini formal parameter pula. Okay. So, formal parameter kita ambil yang nilai A dan juga B. Okay. Alright. Boleh Seterusnya adalah dia minta dekat sini actual parameter. So, kalau actual parameter ini dia samalah dengan argument. Okay, macam saya ada sebut sebelum ni, argument dan parameter tu benda yang berbeza, benda yang sama. Cuma bezanya adalah lokasi. Kalau parameter dia berada dekat user define method. Kalau argument dia ada dekat method main. Okay, so siapa nak cuba ni? Mana satu actual parameter? Ataupun kita panggil argument. Okay, actual parameter ni adalah argument dan dia berada dekat main method. Betul Iris Camelia. Okay, iaitu num1 dan juga num2. Okay, dan saya nak info num1 ini bermaksud A.
num2 ini bermaksud B. Okay, sebab biasanya kita tak akan guna variabel yang sama. Kalau awak run coding, awak buat kat sini in num1 pun dia still boleh run. In num2 pun still boleh run. Cuma kita nak bezakan variabel yang berada dekat main method dan variabel yang berada dekat user define method. Okay, so num1, num2. Okay, betul. Okay, kemudian return type. Apa dia return type untuk soalan ini? Okay, apa return type dia? In, yes, very good. In. Okay, return type dia adalah in. Okay, so nampaknya dah kenal lah structure dekat dalam user define method. Okay, kita teruskan lagi dengan question number 3. Okay, write Java method. Okay, dia suruh kita buat method. Dia suruh kita buat method ni soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 dia suruh kita buat method. Macam mana kita nak buat method ni? Okay, saya akan cuba type dekat sini dan awak tolong sambung. Okay, tapi kita kena faham soalan dulu. Dia kata find the smallest number. Okay, among 3 numbers. Okay, kita ada 3 numbers. So, kita tahu variable kita maybe kita buat number 1, number 2, number 3. Nak kenal pasti dia control structure apa? Sequence, selection or repetition. Apa control structure for this question? Apa control structure-nya? Control structure-nya sequence ke, selection ke, repetition. Mana satu dia punya control structure? Apa control structure ni? Selection. Betul Alice. Okay. Ini adalah control structure selection. Okay, betul. So, bila selection, kita mesti ada if. If apa kita nak tulis ni? Katakanlah ada 3 possibility. Okay, possibility. Maybe number 1 is smallest. So, saya buat dulu. Okay, maybe saya punya smallest adalah number 1. Kan? Or maybe number 2, maybe number 3. Jadi saya buat kat sini. Ini if, last kali mesti else, tengah-tengah else if. Okay, so saya buat yang kedua. Else if, condition. Maybe smallest saya adalah number 2. Else, maybe saya punya smallest number 3. Okay, faham tak saya punya draft ni? Apa yang kita nak cari? Sebab kita ada 3 nombor, kita tak tahu which one is smallest. Okay, so possibility dia maybe smallest, maybe number 1, maybe number 2 or maybe number 3. Okay, now apa condition yang kita nak tulis dekat sini? Jika kita rasa number 1 is the smallest, what is the condition? Cuba try tulis condition. Cuba try tulis condition. Apa condition yang kita boleh tulis ataupun kalau tak boleh buat dalam bentuk condition pun awak boleh buat dalam bentuk ayat. Macam mana kita nak pastikan bahawa number 1 adalah the smallest numbers between these 3 numbers. Boleh bagi tahu dalam bentuk explanation pun tak apa. Saya akan tukarkan dalam bentuk condition. Okay, number 1 less number 2. Ya, betul Hazwani. Okay, kalau number 1 itu adalah smallest, for sure number 1 dia mesti less daripada num2 and also less from num3. Okay, cuma penulisan sintaks dia begini Okay, tapi awak dah faham dah maksud dia tu. Okay, cara nak tulis dia iaitu kita kena tulis number 1 less number 2. Itu satu. Kemudian kemudian ini cara tulis untuk programming Kemudian kita tulis kat sini and ini sintaks dia. Number 1 less. Saya buat no ke num no Number 1 less number 2 and
Number 1 less number 3. Itulah cara penulisannya. Okay. So yang kedua pula, bila dah dapat yang pertama, so yang kedua, kalau kita nak kata number 2 is the smallest, so kita kena make sure that number 2 is less than number 1 and number 2 also less than number 3. Okay. So last kali baru kita akan display smallest. Okay. Jangan semua benda nak display dekat dalam ni, tak perlu. Kita display last kali smallest sebab formulanya sama. Kat sini pun smallest, ini pun smallest, ini pun smallest. Jadi kita just panggil sekali sahaja. Okay, tak perlu dekat dalam ni display smallest, ini display, tak perlu sebab variable yang sama. Okay, sekarang kita cuba run. Ini belum method tau. Ini penyelesaian secara without method. Okay, sekarang saya akan cuba run coding ini. Okay, untuk awak nampak. Okay, kita belum discuss kan soalan nombor 20 ni? Sebab semua diam je ke dah discuss dah sebelum ni? Belum, Madam. Okay, belum. Alright, baik. Alright, so cuba tengok dekat sini Itu awak dah faham secara biasa, awak dah faham. Kelas, soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 2. 2 ke? Soalan nombor 3 Okey, 3. Q3. Q3 method. Tak nak lah, Q3 je lah. Okey, dan ada open Okey, sekarang open saya terbalik pula. Okey, sekarang yang saya nak tunjukkan ini adalah without method. Okey, without method supaya awak nampak dulu perbezaan dia. Okey, without method. So kalau without method, tengok sinteks yang saya dah buat tadi, awak boleh draft Okey, kita ada 3 nombor. Saya akan 3 nombor tu system .out.print. Ini saya akan tulis enter number 1. Okay, saya besarkan sikit boleh nampak. Okay, lepas tu bila enter number 1 saya mesti declare lah, saya declare sekali number 1 equal sc.next in semicolon. Okay, kalau kat sini number 1 rapat sebab dia variable. Dekat atas ni janganlah rapat sebab ini message. Kita nak user faham. Kalau kita buat rapat takut user tak faham. Sebab dia bukan programmer. Okay, ataupun lebih baiknya kita tulis penuh. Enter number 1. So user lagi jelas. Okay, ini variable. Dia mesti ikut syntax coding lah. Tapi kalau message kita buat ayat yang jelas supaya user faham. Okay, itu untuk input nombor pertama. Kita ada 3 nombor tadi. Okay, kita buat untuk yang kedua pula. Okay, number 2. Okay, kemudian kita buat pula untuk yang ketiga. Okay, number 3. Ini pun number 3. Lepas dah ada ketiga-tiga nombor tadi, apa kita buat? Kita akan buat selection ni. If, else ni semua. Okay, jadi kita buat selection kita. If number 1 less number 2 n. Okay, n dia akan jadi double Kalau dalam pseudocode dia single n, tapi dalam coding dia akan jadi double n. Okay, n number 1 less number 3. Okay, dan jangan letak semicolon untuk condition. So dekat sini dia akan jadi smallest. Okay, smallest sama juga dengan number 1, semicolon. Okay, kemudian kita buat lagi condition yang seterusnya. Okay, condition seterusnya iaitu else if. Else if kita nak pastikan number 2 adalah smallest, so kita tulis number 2 less number 1, double n and number 2. Okay, number 2 also less than number 3. Okay, so smallest
is number 2. Okay, and lastly, kita tulis else sahaja, else. Okay, smallest equal number 3. Okay, faham tak sampai sini? Setakat yang kita dah bincang tadi. Kenapa ada input, kenapa ada selection begini. Okay, ini saya transfer daripada discussion kita tadi. Okay, kemudian, boleh follow ke ni? Kemudian kita akan ada system.out.print. Okay, kita nak print smallest lah. Smallest is tutup plus dengan smallest. Semicolon. Okay, lepas tu close. Method main close. Okay, saya cuba run dulu. Save dulu. Okay, ini without method. Okay. Terus run pula dah. Okay, number 3. Sorry, tersilap sebab variable tak boleh ada space. So, kena careful. Okay. Oh lama ada error lagi. Kenapa ni? Cannot find symbol. Oh kenapa? Sebab print saya buat P huruf besar, sepatutnya P small letter. Okay. P small letter. Ni sebab copy paste je tadi. Okay. Kalau ada error tak apa. Betulkan saja dan fahamkan kenapa error tu berlaku. Okay. Satu lagi. Oh smallest saya tak declare lagi. Okay. So kita declare lah smallest dekat atas. Okay. Smallest equal 0. Semicolon dan jangan lupa letak dia punya data type. Okay. Pastikan semua variable kita declare. Okay, dah settle. So masuk nombor pertama. Katakan saya nak check condition yang pertama. Okay, saya masuk 4, 5, 6. So smallest saya 4. Itu condition yang pertama. Saya nak check pula condition yang kedua. Iaitu 5, 4, 6. So keluarlah smallest yang second number. Okay, saya nak run lagi. Kalau saya masukkan satu kat dah. 9, 8, 5. So, nampak tak? Ketiga-tiga condition kita dah betul. Maybe smallest kita the first number. Maybe smallest kita the second number. Or maybe the smallest kita the last number. Okay. Clear tak yang ini? Ini adalah without method. Without method. Okay. Oh, without lah saya tulis kat sini. Without. Okay. So sekarang saya akan copy coding yang sama. Saya akan jadikan dia sebagai method. Okay, ni tengok betul-betul. File new Java. Okay, saya bagi nama Q3 with method lah. Okay. Ready macam mana kita nak ubah? Okay, first kali. Apa yang kita nak methodkan? Antara input, proses, output, apa benda yang kita perlu methodkan? Apa dia yang kita perlu methodkan? Input, proses, output. Apa yang kita perlu methodkan dia? Okay. Kita kena tahu dulu kita nak methodkan apa ni? Input ke? Proses ke? Output ke? Okay, ni saya buat dulu komen dekat sini. Ini adalah input. Okay, input sebab ini input statement. Kita ada 3 input. Okay, 3 input. Kemudian dekat sini pula ini adalah proses. Okay. Dan ini pula adalah output. So, apa pun kita buat, pseudocode ke, flowchart ke, coding mesti dia akan start dengan input, proses and then output. Jadi, sekarang, which one? Either input, process and output, which one yang kita perlu methodkan? Itu yang kita kena kenal pasti dulu. Okay, apa yang kita nak methodkan? Output ke madam?
Ada yang cuba nyatakan bahawa output. Okey, kita cuba tengok balik dekat dalam nota kita. Yang ni kot. Sekejap saya cuba cari saya tak ingat dekat mana dia sebut. Okey, yang lain ada lagi nak cuba? Okey, ada yang dah cakap bahawa output yang kita nak method kan. Okey, lagi. Okey, dia ada dekat sini. Dia ada dekat sini. Okey, ni dia. Sorry. Jawapan kepada persoalan saya tadi tu ada dekat sini. Okay. So, apa yang kita perlu methodkan? Dia ada dekat dalam ayat yang tu. Proses. Ya sayang, very good. So, proses yang kita nak methodkan. Okay, proses. Jadi, benda lain kita tak methodkan dia. Proses saja yang kita methodkan. Okay, sebab kenapa proses? Sebab method ini dia perform some specific task. Dan specific task tu ada dekat dalam proses. Okay, jadi ini proses kan? So proses ini yang kita nak methodkan ni, ambil benda ni, ambil dia, saya cut, okay, buang. Letak dekat mana? Letak kat mana? Okay, letak dekat mana? Letak dekat sini. Okay. So ini tadi saya dah buang saya letak komen lah. Okay, proses. Move to user define. Okay, user define method. Okay, clear? So dia move ke mana? Okay, dia move dekat sini iaitu di luar main method. Ini adalah close main method ataupun method main. Okay, ini adalah close class. Okay, ini close class. So, apa yang kita nak methodkan tu mesti berada dekat dalam ni. Okay, mesti berada lokasinya mesti di sini iaitu di luar method main. Saya gerakkan sikit masuk dalam. Itu step dia, kita pindahkan proses dulu. So proses dah berada di sini. Okey, kemudian bila kita dah pindahkan proses, apa yang perlu kita buat untuk baris pertama dekat dalam user define method? Kita settlekan bahagian bawah dulu. Apa yang kita perlu buat untuk baris yang pertama dekat user define method ni? Baris pertama kena buat apa? Okay, baris pertama kena buat apa? Lupa dah. Tengok balik nota kita. Baris pertama mesti dimulakan dengan apa? Public static void main ke medium? Public static void main itu dia berada dekat method main ni. Ini method main. Sekarang kita fokus kepada bahagian user define method ni dekat sini. Ini adalah user define method. So bila user define method, apa baris pertama yang kita akan tulis? Baris pertama yang kita akan tulis. Okey, kita tengok balik exercise yang kita buat tadi. Mana self check tadi? Okey, self check. Tengok baris pertama. Mana baris pertama dalam user define method? Okey. Tengok dekat sini User define method. Ni user define method. Apa baris pertama dia? Ini baris pertama dia. Okay. Yang kedua, mana user define method? Ini user define method. Apa baris pertama dia? Ini lagi user define method. Apa baris pertama dia? Okay, ada lagi. Ini user define method. Tengok baris pertama dia. Okay. Kita tengok pula exercise exercise apa? Exercise 20 yang kita baru buat saat-saat tadi. Okay. Tengok dekat sini. Saya tulis user define method. Tengok apa baris pertama dia. Okay. Ataupun kalau saya buka balik nota kita. Method.
Okay. Tengok user defined method. Apa baris pertama dia? Kita panggil apa ni baris pertama ni? Okay, kalau kita tengok contoh juga. Okay, ini baris pertama. Setiap user mesti ada baris yang pertama. Dan baris yang pertama ini kita panggil dia dengan istilah method definition. Okay. Dapat tak? So, bila nak buat user defined method, mesti first sekali yang kita kena tulis adalah method definition. Okay, so untuk baris pertama ni, yang ni saya delete dulu sebab banyak sangat ke tak payah. Okay, baris yang pertama adalah mesti tulis method definition. Apa itu method definition? Ini sintaks dia, iaitu return type diikuti oleh method name diikuti oleh parameter. Okay, sekarang saya nak minta awak cuba. Untuk kes yang ini, apakah kita punya return type? Apakah kita punya method name? Dan apakah kita punya parameter? Aish. Itu sintaks dia untuk method definition. So first kali mesti buat method definition. Jadi macam mana kita nak ubah? Beritahu saya dia apa return type untuk soalan ini. Apa return type dia? Return type ni data type ni lah. Kita nak return nilai apa? Kita nak return in ke? Nak return double ke? Nak return boolean? Kalau berdasarkan kepada coding yang saya buat tadi, 4, 5, 6 ni, ini return type berjenis apa? Okay, in. Thank you, Ifa. Okay, Ifa ada komen, saya tak perasan tadi. Okay, thank you, Ifa. In. Jadi return type kat sini kita gantikan dengan perkataan in. Okay, gantikan dengan perkataan in. Kemudian, method name. Apa nama method yang sesuai? Method name kita pandai-pandai buat reka sendirilah. Agak-agak nak tulis apa ni method name ni? Apa nama method yang kita nak tulis? Okay, thank you Ifa. Yes, betul. Okay, nama method mesti kecil. Okay, tak kisah nak find smallest ke. Yes, betul Adira. Cuma jangan buat smallest sebab smallest tu dah variable lain. Okay, nama method name, ini method name mestilah nama yang sesuai dan dia tak sama dengan variable lain. Okay, very good, betul. Okay, apakah pula parameter yang kita nak letak dekat sini? Parameter. Okay, apa parameter? Okay, cuba nyatakan parameter pula. Apakah kita punya parameter? Okay, betul Adira. Number 1, number 2, number 3. Cuma parameter kita akan apa ya? Kita akan ada data type dekat dalam dia. So kita akan tulis in number 1. Okay, sekarang ni benda ni yang kena ubah. Kalau dekat atas kita dah pakai number 1, number 2, number 3. Dekat bawah ni kita kena bagi berbeza. Iaitu seperti in and 1. Macam tu. Kena bagi beza. Sedangkan benda yang sama je. In and 2. In and 3. Okay. Clear tak sampai sini? Kita nak bezakan variable yang dekat atas ni nanti kita panggil dia sebagai argument. Number 1, number 2, number 3. Okay, clear Alright, dekat bawah ni kita kena bagi sedikit perbezaan. In A, B, C. Yes, boleh. Kalau nak guna in A, okay, in A, in B, in C pun boleh. Okay, tak ada masalah. Boleh. Okay, nak pakai in A, B, C pun boleh. Alright, jadi bila dekat sini dah ubah A, B, C, maka di dalam ini pun kita kena ubah jadi A, kena ubah jadi B, ini tadi A, ini tadi
C. Okay. So number 1 adalah A. Tu kena ubah begitulah. Okay, number 2 tadi B. Number 2 B. Number 1 adalah A. Number 2 adalah B. Number 3 adalah C. Kemudian smallest kita adalah B. Okay, next smallest kita adalah C. Okay. Alright. Settle dekat situ. Okay, so dalam method, first kali mesti start dengan method definition. Okay, dah selesai. Kemudian kita ada proses. Okay, kita ada proses. Okay, smallest ni kita kena declare balik dekat sini. Okay, declare dulu smallest. In smallest. Okay, kena declare. Kemudian last kali kita akan tulis perkataan return smallest. Okay, semicolon. Boleh tak? Faham tak dekat user define method ni? Yang smallest ni macam biasalah semua variable mesti kena declare. Okay, A, B, C ni kita dah declare dekat sini. Perkataan smallest kita declare dekat sini. Ataupun, sekejap lagi lah kita ubah, kita buat yang ni dulu Okay, boleh? Okay, bila dah selesai dekat bahagian user define method, dah selesai, baru kita pergi dekat main method. Iaitu tadi di ruangan ini adalah proses. Tapi proses ni kita dah move ke user define method. Jadi bila dah move, kita kena replace kat sini. Okay, replace process with create object and call method. Ingat tak ada dua benda tadi yang kita kena buat. Okay, create object dan juga call method. Okay, macam mana nak create object? Ingat lagi tak macam mana nak create object? Siapa nak cuba? Ingat tak ada dua benda tadi kalau dekat dalam slide ni tadi. Okay, ni apa yang kita kena gantikan dekat sini? Ada dua perkara, iaitu yang kita kena gantikan dekat sini adalah ada dua benda tadi Okay, ada dua perkara yang kita kena gantikan, iaitu create object dan juga method call. Okay. Jadi macam mana nak create object ni? Yang pertama kita nak create object dulu. So apa syntax untuk create object? Ingat tak? Apa syntax dia? Okay, mana nak create object sekarang ni? Nak create object. Lupa dah mana syntax dia. Okay, kita tengok dekat sini macam mana nak create object. Okay, dekat dalam slide ni pun ada sebenarnya nak create object. Okay, dekat slide yang ini. Okay, nampak tu? Nak create object dan juga call method. Okay, create object dan call method ini syntax dia. Okay, kalau dalam buku hijau itu dia ada dekat mana Oh, saya tak buka sampai habis ke? Okay. Mana method call dia? Okay, tak ada lagi yang nak tulis. Saya cari ini okay. Create object dia ada dekat ni method call. Mana create object Okay, tak apalah kita start dengan method call dulu pun boleh. Ni ada dia. Okay. So yang ni the call user define method, first kita akan create object. Ini pada muka surat 148. Okay, yang ini yang ni. Okay, untuk call mesti ada dua perkara yang kita kena buat, iaitu create object. Macam mana nak create object? Ini syntax dia. Class name, object name equal new class name. And then kita akan buat call the method, iaitu object name dot method name argument. Okay, sekarang kita nak start dengan ni dulu, create object. Boleh tak awak bagi saya jawapan apakah
syntax untuk create object bagi coding kita yang sekarang ni. Saya dah bagi guideline dah ni. Dia berada pada muka surat 148. Ni. Ini syntax dia. So class name, apa nama kelas? Object name, biasanya kita buat OBJ, yang tadi ada CN, tak kisah nak letak apa pun boleh. Okay. So kat sini, nama kelas tadi saya tulis yang ni, Q3 with M. Okay. Nama method kita buat tadi adalah find smallest. So dah ada dah. Sekarang tuliskan create object. Nama method find smallest, nama kelas adalah Q3 with M. So kita punya create object macam mana nak tulis? Create object macam mana nak tulis? Okay, cepat mana ni? Saya dah bagi dah tu panduan, dah bagi clue. Okay. Alright, thank you Ifa. Q3 with MCN equal year, betul. Itulah create object. Dan syntaxnya adalah class name. Class name kita adalah Q3 with M. Object name Ifah buat CN boleh. Nak buat OBJ pun boleh. Nak buat B3T13 pun boleh. Okay, new class name. Okay, so itu yang kita kena tahu. Okay, sekarang ini yang saya buat ini adalah with method Okay, ini adalah with method. Tadi without method. Okay, sat mana? Ini ke? Mana tadi nak tulis? Tempat ni replace tadi. Oh, ni dia. Okay, so kita nak create object dulu. Q3 with M. Ini adalah class name. CN ini adalah object name equal new diikuti oleh class name lagi Q3 with M. Okay, dan ada bracket dekat belakang. Bracket dekat belakang ni ada apa-apa tak perlu kita isi. Okay, tengok dia tulis apa? Dia tulis dekat sini adalah argument. Argument. Jadi kalau argument mesti ada something dekat dalam ni. Ada argument. So apa itu argument? Arguments ni sama dengan parameter tetapi dia ada input dekat bahagian. So apa saya kena tulis kat sini? Argument. Mana kita punya argument? Okay, argument ini adalah input dekat dalam main method. Apa input kat dalam main method? Apa input kat dalam main method? Okey. Cepat bagi. Kita dah buat banyak dah tadi ni. Ada dah kita jumpa argument ni. Kita tengok balik soalan yang kita dah pernah buat Letak saya dekat mana tadi? Self check saya ada tulis ke? Saya tulis, ni nampak tak saya kata? Argument samalah dengan parameter, cuma bezanya argument ni berada dekat main method. Okay, parameter berada dekat user define method dan dia adalah benda yang sama. Okay, contoh kat sini tak ada. Saya rasa dekat exercise 20. Ataupun tengok dekat nota lah. Tak ada. Okay, saya dah bagi clue dah tu. Tak dapat tangkap lagi. Okay, nampak tak ni? Ni dia. Okay, ni dia. Okay, dekat atas ini, ni kita panggil dia adalah argument. Dekat bawah ni kita panggil dia parameter. Okay, dan dia merujuk kepada benda yang sama.
Apa dia? Sama, itu argument, itu parameter. So, untuk soalan yang kita tadi, argument kita nak tulis apa ni? Okay, parameter kita dah ada. In A, B, C. Tadi awak pun dah pandai sebut. Saya tanya apa itu parameter? Ada tadi macam Adira cakap number 1, number 2, number 3. Ifah pun cakap Ifah nak pakai A, B, C. Okay. Inilah parameter, tapi parameter sama dengan argument. So A, B, C ni datang daripada apa? A ni apa? B ni apa? C ni apa? Mana dia punya actual parameter? Tadi kan kita sebut actual parameter. Okey, kita tengok lagi contoh soalan ni. Nampak macam tak ada lagi nak menjawab tu. Okey, nampak tak ni? Actual parameter, argument. Nampak tak parameter? Awak tulis mana parameter yang tadi? Okey, saya tak tulis pula kat sini. Okey, tadi parameter awak tulis adalah in A, in B. Okey, lepas tu bila argument, okey, argument num1, num2. Kenapa argument num1, num2? Mana dia ambil? Kita dah bincang dah tadi. Okey. Okey, ada dah. Sorry, saya punya komen lambat naik. Okey, so Ifah kata number 2, number okey. Dua-dua kurang tepat. Kedua-duanya kurang tepat. Okay, cuba lagi. Rujuk kepada soalan yang ini. Rujuk kepada soalan yang ini. Soalan nombor 2 tadi. Okay, jawapan yang diberikan sekarang number 1, number 2, number 3 dan juga in A, in B, in C. Kedua-duanya kurang tepat. Dia bukan argument. Okay. Saya tengok balik. Betul. Okay, Ifah betul. Number 1, number 2, number 3. Saya sebut salah sebab dalam kepala saya ingatkan saya agent num1. Okay, saya agent no1. Okay, betul. Argument kita adalah no1, no2, no3. Okay, number 1, number 2, number 3. Okay, boleh. Sorry Ifah, saya tersalah pandang tadi. Saya ingat ejaan saya NUM, rupanya NO. Okay, betul jawapan awak. So boleh tak nampak perbezaan antara argument dan juga parameter? Ini argument. Okay, argument ni adalah input dekat sini, dekat atas. Dia kena ikut yang atas. Tetapi bila method kita pakai A, B, C, so yang di bawah dia kena ikut A, B, C. Okay, boleh? Lepas kita dah create object, ni dah selesai dah create object, kita kena buat call method. Okay, call method. Macam mana kita nak call method? Tengok balik dekat sini, saya dah tunjuk tadi mana dia call method. Ini syntax dia, call method. Iaitu object name dot method name. Sorry, saya tersilap tadi. Okay, kelas ni tak perlu. Mana kelas tadi? Okay, kelas ni dia tak ada argument. Saya silap, saya duk confuse dengan method. Okay, ni tak ada tak ada argument. Sorry. Ini create object. Okay, sorry. Dah lah awak dah confuse. Saya asyik duk confuse, awak lagi tambah confuse. Okay, sorry. Create object tak ada argument call method ada argument. Okay, macam mana syntax dia? Okay, argument di bawah ni Okay, iaitu object name dot method name argument. Okay, object name kita apa? Object name kita CN. Saya tulislah sebagai menebus kesalahan saya. Ada pun tulis. Okay, thank you Ifah. Ifah laju betul lah. CN dot find smallest. Okay, lepas tu yang ni baru betul ada argument. Okay, saya silap tadi. Ini baru betul ada argument dekat belakang, semicolon. Okay, sekarang dah selesai dah, kita dah buat dah. Ini adalah call. Ini kita call. Okay, sekarang jawapan dekat sini kita nak print smallest. Jadi dekat sini kita kena assign sebagai smallest. Kita kena assign sebagai smallest. Baru dia boleh panggil dekat sini. Okay, kalau ikutkan benda ni dah selesai. Okay, kita cuba run dulu tengok. Kena save dulu. Alamak, ada error pula dah. Semicolon. Mana semicolon? Okay, faham. Okay, jangan lupa. Okay, sebab saya dah terlupa banyak benda, saya lupa bagi ni. Okay, bila kita buat je method definition, mesti kena ada open curly bracket.
Okay, mesti kena ada open curly bracket. Lepas tu mesti kena close. Okay, mesti kena open dan juga mesti kena close. Alright. Yang ini saya letak dekat dalam lah. Nanti kan dia tak baca pula kan letak dekat luar. Okay. So mesti ada open dan mesti ada close. Saya lupa nak open dan lupa nak close. Alright, so dah complete Okay, apa yang open, apa yang close. Tengok dekat mana Okay, tengok dekat sini. Bila kita dah buat user define method, kita kena open. Selepas method definition, kena open. Lepas dah habis, kita kena tutup. Okay, itu error yang saya tak buat tadi. Open dan juga close untuk user define method. Okay, bila kita run, dia tetap akan masuk benda yang sama. Okay, nampak tak smallest number 3? Sama je macam without method tadi. Kalau saya run balik, saya nak number yang second pula. Okay, nampak tak? Sama kan bila kita run. Dia bukan nak bezakan output tu. Output tu tetap sama. Okay. Cuma kita selesaikan secara method. Okay, boleh tak? Bila kita run, dia benda yang sama. Cuma penyelesaian ini dilakukan secara method. Okay. Boleh ke? Okay, saya akan sharekan coding ini. Cuma nak tunjuk lagi sekali, ini adalah coding without method. Ini adalah coding with method. Tapi untuk with method ni ada satu lagi saya nak ubah. Okay, kalau saya ubah dulu. Dia boleh jadi macam-macam Okay, file new. Dia ada 3. Okay, yang ini with method tu lah saya tulis. Okay, apa yang membezakan dia adalah dekat bahagian sini. Sekarang saya letak ini adalah smallest sebab saya nak print smallest. Sekarang saya tak nak perkataan smallest ni, saya nak buang. So dekat sini pun akan hilang. Bila dekat sini hilang, benda ini, call ini, saya kena cut letak terus kat dalam ni. Cut terus kat situ. So, saya nak bagi tahu bahawa method call boleh je duduk sendiri dan boleh terus kita letak dekat dalam system.out.print. Letak dekat sini sebab cn.find smallest ini samalah maksud dengan smallest tadi. Okay, so kalau awak nak letak perkataan smallest pun boleh, dia akan jadi beginilah. Kita letak perkataan smallest dan cn.find smallest ini is assigned to variable smallest. So bila nak print, kita just panggil smallest saja. Tapi untuk case yang ini, kita tak nak buat system.out.print smallest. Kita nak terus ambil dia punya method call tu. Pun boleh juga. Okay, so bila saya run, sekejap save dulu. Okay. Lama ada orang call pula dah. Sekejap saya angkat call sekejap. Okay, sorry pasal kereta tu lagi. Alright. Okay, so bila saya run benda ni, okay, sama juga hasil dia. Okay, so kalau saya masukkan, katakan the smallest, saya nak letak. Sama je. Kalau saya run balik. Okay, 5, 2, 7. Okay. So ada 3 benda yang saya tunjuk dekat sini. Satu, macam mana kita selesaikan nak find the smallest ini menggunakan coding without method. Okay.
Dan kedua adalah menggunakan cara with method. Ada method dekat sini. Cuma method call ini kita assign kepada satu variable bernama smallest. So bila kita nak print, variable smallest tu sahaja yang kita panggil. Okey. Kemudian yang ketiga, saya tak assign variable smallest itu, tapi saya terus letak method call ni dekat dalam system.out.print. Dan ketiga-tiga coding ini akan menghasilkan jawapan yang sama. Habis tu Madam kenapa nak susah-susah buat method kan? Okey. Nanti dalam exam, dia akan ada soalan yang minta awak selesaikan secara method. So you have no choice bila disebut tentang method, you kena selesaikan secara method. Okay, secara ini sama ada you nak assign kepada variable ataupun terus nak print pun boleh. Tapi kalau soalan tu dia tak mention, dia suruh cari smallest saja without mention, sama ada with method or without method, so it's up to you. You nak selesai secara method boleh, secara biasa pun boleh. Okay, tapi kalau dia sebut with method, kena selesaikan secara method. Jadi saya akan kongsikan coding ni kepada awak. Harapannya adalah awak boleh nampaklah perbezaan macam mana coding without method and coding with method. Okay. So itu contoh yang saya dah kongsi dan dah tunjukkan kepada awak. Nanti saya akan share coding ni kepada awak semua. Okay, kita teruskan lagi. Ataupun ada soalan boleh tanya dulu. Kalau ada soalan boleh tanya dulu. Ada tak sebarang soalan? Saya tutup mic ke? Oh ada. Okay, ada sebarang soalan sebelum kita teruskan lagi? Tak ada, Madam. Tak ada. Thank you. Sekejap saya masuk Google Meet sekali. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya adalah compute the average. Okay, compute the average. Saya rasa bila saya dah tunjuk soalan nombor 1 ni rasa awak boleh buat kot. Okay, saya tunjuk satu lagi lah ya untuk compute the average. Ataupun ada yang dah berjaya cuba. Berjaya tak cuba soalan B? Soalan B iaitu compute the average of 3 numbers. Ada tak yang berjaya ataupun tak berjaya? Komen je kat situ. Kalau tak berjaya saya tunjuk. Kalau berjaya saya tak tunjuk. Berjaya tak buat coding untuk selesaikan soalan B iaitu compute the average of 3 numbers. Boleh ke tidak? Nak cuba ataupun nak minta saya tunjuk sekali lagi? Kalau nak cuba maksudnya berdasarkan kepada soalan 3A awak boleh cuba. Tapi kalau tak yakin saya boleh tunjuk lagi sekali untuk B. Bila saya tunjuk untuk B, awak boleh cubalah untuk C. Dia sama lah tu. Perlu tunjuk tak untuk B dengan C? Antara salah satulah. Perlu tunjuk ataupun awak nak cuba? Tunjuk sekali lagi Madam tunjuk boleh. Okey boleh, baik. So saya akan ambil soalan B. Tengok sama-sama. Kalau awak on laptop, kita run sama-sama. Terus buat terus. Sebab bila kita tengok je dia memang kita susah nak faham. Kalau kita buat sama-sama insya-Allah boleh. Okey, ini soalan 3B Okey, soalan 3B. Sekarang kita selesaikan without dulu. Okey, without method. Saya buat komen kat atas lah Okey, ini without method. Okay, without method. So harap semua alert lah. Okay. First kali, kita nak buat apa ni? Average of 3 number. Okay, kita buat sama-sama. Awak bagi tahu saya, apa saya nak kena buat dulu sekarang? Dia kata average of 3 number. Tulis je dalam bahasa apa pun, dalam ayat awak pun tak kisah. Okay, tak semestinya ayat coding, buat ayat sendiri. Apa kita nak start ni? Kita buat sama-sama. Kita nak start dengan apa dulu? Yang ni without method. Without method sepatutnya tak ada masalah kan? Saya nak start dengan apa dulu? Nak tulis apa ni? Kita start dekat sini. Kita nak start dengan apa? Ingat saya bagi tahu input, proses,
Kalau start fikir yang ni, output. Dia fikir benda ni. Kalau start fikir benda ni, dia mesti akan ikut input, proses, output. Dan bahagian atas ni, kita nak declare variable boleh, nak declare kat dalam pun boleh. Okay. So kita start dengan input dulu. Okay, bagi tahu saya kat input apa saya kena buat ni. Bila nak input mesti ada apa? Bila awak start, awak senaraikan dulu. Input, proses, output. Dia mesti akan ada 3 ni. Okay, kita start dengan input dulu. Apa saya kena buat? Dia ada berapa input? Ada berapa input? Lepas tu macam mana kita nak minta input tu dimasukkan? Okay. Okay. Macam mana nak start ni? Input je kot. Mesti start dengan input dulu. Saya tutup mic ke? Ada. Komen lambat naik ke? Okay, kita nak start dengan input. Ada berapa input? Ada pun. Thank you Ayi. Ada 3. Oh, Ayi nak declare dulu. Boleh juga. Ayi nak declare dulu. Boleh je. Okay, declare all variable. Okay, macam tadi Madam declare dekat dalam. Tak kisah declare dalam ke, nak declare dekat luar ke. As long as awak declare semua benda. Okay, cumanya Ayi, bila awak buat in num1, variable tu dia mesti rapat. Dia tak boleh jarak num ada space 1 tu tak boleh. Kemudian kita tak perlu declare in1, in2, in3. Itu untuk parameter saja. Ini coding biasa. So kita tulis je num2, num3, semicolon. Okay, boleh tak Ayi? Kalau yang ada in tu, dia bila dalam parameter. Bila coding biasa, bila kita dah tulis in ni, maksudnya in untuk num1, num2 dan juga num3. Dan variable tak boleh ada space. Okay. Boleh tak? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Okay. Thank you. So variable dah declare. Input pula. Input kita, Ayi cakap ada 3. Num1, ini input pertama equal. Num2 equal. Okay, num3. Ada 3 input. Okay, kita start dengan num1 dulu. Apa yang perlu ada sebelum kita tulis num1 tu? Apa saya kena tulis dekat sini? Kat sini ni. Saya kena tulis apa dulu? Apa saya kena tulis? Ya, betul Ifa. Mesti tulis dulu system.out.print mesti from user dulu. Iaitu enter number 1. Okay. Jangan tulis enter num1 tau. Sebab ini message kita nak bagi pada user. User yang nak baca. Nanti dia tak faham. Okay. Ini adalah from user. Kemudian lepas tu baru kita buat input statement. So input statement num1 equal apa ni? Apa syntax untuk input statement? Num1 equal asyik yang sama je ni. Ifa, Ayi, Akila. Yang lain mana? Yang lain mana kena respon. Awak nak exam lagi 2 bulan je dah. Okay, kalau kita dengar je kita tak akan dapat 100%. Okay, kalau kita dengar dan kita respon, kita tulis, mungkin kita akan dapat. Kalau tak dapat 100%, kita boleh dapat 80% and above. Okay. Betul Alisa. Ya Ifa, betul. Num1 equal SC dot next. Okay, dot next in. Sebab bila awak cuba untuk merespon, awak cuba untuk berfikir, awak cuba untuk membuat analisis, awak cuba fahamkan variable. Okay. Bila awak tak cuba, awak sekadar dengar je, takut benda tu susah kita nak ingat lah. Okay. Okay, bila kita dah buat untuk num1, benda yang sama juga kita buat untuk num2. Okay, benda yang sama juga. Kena buat from user. Okay. Enter number 2 dan juga num2 equal sc.next in. Buat dulu, ikut dulu input ni semua.
Okay, so number 3. Kemudian, input dah selesai. Kita pergi kepada proses pula. Apa kita nak buat dengan 61, 62, 63 ni? Apa proses dia? Apa proses dia? Kita nak buat apa ni? Apa yang kita nak selesaikan dengan ketiga-tiga nombor ini? Kita nak cari sum ke? Kita nak cari smallest ke? Nak cari highest ke? Nak check dia even odd ke? Apa proses yang kita nak buat dengan number 1, number 2, number 3 bagi soalan nombor 3B? Kita nak buat apa ni? Okey, nak cari sum. Okey, nak cari sum. So macam mana nak tulis sum? Sum sama juga dengan 61 plus 62 plus 63. Okey, lepas dah cari sum ada lagi tak benda nak buat? Adakah nak cari sum sahaja? Ataupun ada lagi benda lain yang kita nak kena buat? Thank you Alisa. Betul, nak cari sum. Yes, kita nak kira average. So average sama juga dengan sum bahagi dengan 3. Okey, bila average biasanya ada perpuluhan kan, kita letaklah 3.0. Okey, supaya dapat nilai perpuluhan, semicolon. Kemudian variabel kita tak declare lagi, sum dan juga average belum declare. Jadi kita declare dulu kat sini Okey, sum pun adalah in, sum equal 0. Sebab kita, kenapa equal 0? Sebab kita nak kumpul, kita nak assign value dekat sum. Tapi 61, 62, 63 dia tak perlu ada equal 0 sebab dia input. Okay, average sama juga dengan, average pula dah, sorry. Double average equal 0. Okay, sebab ada value yang kita nak assign. Okay, kemudian dah selesai, okay, output. Input dah selesai, proses dah selesai, output. So output system.out.print, kita nak print apa? Average is plus average, semicolon. Okay, faham tak coding yang kita buat ni? Saya cuba save dulu, betul ke tidak pun tak tahulah. Okay. Okay, kita compile. Okay, complete. Bila buat dengan awak terus complete. Nampak tak hebatnya awak kan? Saya buat sorang-sorang, asyik error je. Bila buat dengan Ifa, Alisa, Ayi, Akilah terus betul. Kan? Terus betul. Nampak tak hebat awak daripada saya? Okay. Faham tak ni apa yang kita buat ni? Okay, nanti tengok balik video ni. Ya saya. Nak tanya kenapa ada average Dekat mana? Output ke? Ke dekat Ada proses? Okey, cuba tengok soalan B. Soalan B. Okay. Kita nak jawab soalan B kan? Muka surat apa ni? 164. 164 ni 164. Satu enam kosong. Okey, soalan B sebab kita nak cari average. Dan output dia pun dia bagi. The average value is. Sebab kita nak cari average. Okay. Kita buat ayat sama macam dia lah. The average value is equal lah. Nak buat ayat saya simple je kan. Average is. Tapi dalam coding ni dia suruh buat ayat panjang. Tahu buatlah ayat panjang Okay, thank you bertanya soalan. Bagus tu. Kadang-kadang kita terconfuse kan. Kadang benda simple buat kita confuse dah. Kita tak boleh nak selesaikan. Okay, tanya je. Soalan apa pun boleh tanya. Okay. Sekarang dah faham ke sinteks ni? Apa yang kita buat ni nanti saya akan cuba share dengan korang Okay. Dah selesai, kita cuba run tengok macam mana hasil dia. Okay. Saya ambil enter number 1, 3, 7, 9. So nampak tak kita dapat average. Okay. Okay, ini without method. Okay. Clear tak untuk without method? Sekarang kita akan buat pula dengan with method. Okay, tengok betul-betul with method ni. Kalau boleh buat sama-sama, buat sama-sama. Okay, tengok lagi sekali. File new. Okay. Yang ini with method. Okay. QB with M. Okay.
So, apa yang kita kena methodkan? Step pertama, apa benda yang kita nak kena methodkan? Apa yang kita nak methodkan? Input ke, proses ke, output? Proses. Okay, jadi kalau kita dah tahu proses ni yang nak dimethodkan, so ambil proses ni, okay, nak letak dekat mana? Okay, buka dulu benda ni. Okay, sebab user define method berada di antara close method main dan juga close class. Okay, user define method ini kawasan dia. Jadi ambil lah proses ni, cut, dia dah hilang proses pindah dekat sini. Okay, clear? Ini step yang pertama, iaitu proses yang kita nak methodkan. Settle? Okay, bila dah kita pindah, apa yang kita kena ganti kat tempat method ni? Kita nak gantikan dengan apa? Proses replace with. Dengan apa kita nak ganti tempat proses tadi? Ada dua benda yang kita kena ganti. Apa dia dua perkara tu? Create object dan call method. Betul Damia. Okay. Create object and call method. Okay, betul. So, sekarang kita fokus dekat user define method dulu. Okay, saya buang perkataan proses ni. Okay, apa baris pertama yang kita kena buat dekat dalam user define method? Apa baris pertama yang kita kena buat ni? First kali nak masuk je user define method, apa kita kena buat untuk first line? Okay, bantu saya. Sebab bila awak bantu saya kan, langsung tak ada error. Bila saya buat seorang, shot sendiri, error je. Awak pandai. Ya, tolong saya. Okay, baris pertama ni saya nak kena buat apa? Okay, dalam user define method kita start dengan apa? Start 9.43 dah. Kita start dengan apa? Cepat. Baris pertama dalam user define method adalah apa? Tunggu-tunggu saya ke komen tak naik? Tak ada pun, dah refresh dah. Dah refresh tapi tak ada pun. Ada yang, okay, betul Ifa. Betul. Baris pertama kita kena buat method definition. Method definition. Allah, ejaan pun. Method definition. Okay. So, apa itu method definition? Macam mana nak tulis method definition ni? Kita mulakan dengan apa? Return type. Apa kita nak return nilai apa? Nilai int ke nilai double? Kita nak return apa? Integer ke double? Int. Okay, kalau int maksudnya semua kata int. Okay, cuba kita tengok output kita tadi. Output kita tadi mana? Ada perpuluhan kan? Sebab average. Ke awak nak average itu int? Kalau nak average itu int, bermaksud saya kena declare dekat sini average adalah int. Tapi saya declare average double ni. Jadi kita nak return average kan? Bukan return sum. Jadi based on this question, kita return double.
Tapi kalau awak nak return in, bermaksud awak declare average ni sebagai in lah. Okay. Kemudian apa nama method yang sesuai kita boleh letak? Okay. Lepas return type, what is method name? What is method name? Yes, boleh tulis find average. Okay, find average, betul. Kemudian dekat belakang dia adalah parameter. Parameter. So apa parameter dia kat belakang kita nak tulis ni? Parameter tu sama dengan argument. Apa kita punya argument? Argument num1, num2, num3. Jadi num1, num2, num3 ni dia akan jadi parameter bila berada dekat user define method. Dan kena ubah sedikit. Kalau boleh jangan samalah. Argument parameter tu jangan sama. Walaupun hakikatnya dia benda yang sama. Apa parameter kita nak tulis ni? Okay. Nak tulis N1, N2, N3. Yes, betul Sufia. Cuma kita kena declare dekat dalam ni. In N1, in N2, in N3. Okay, yang ini ni yang takut confuse Okay, parameter kita akan declare every single variable. Tetapi dalam main variable kita declare sekali je. Yang tu boleh buat confuse juga kan. Declare sekali je kat depan. Tapi bila parameter kita kena buat in setiap satu variable ni. Jadi bila kat sini N1, N2, N3, so di sini pun akan jadi benda yang sama, iaitu N1, N2 dan juga N3. Okay. Kemudian apa lagi last kali kita kena buat apa? Last kali dekat dalam ni. Bila dah selesai dah segala benda tu, apa yang kita kena buat? Lepas average ni, kita nak tulis apa? Apa kita nak tulis? Okay, apa kita nak tulis? Last kali dalam ni. Dia ada return value ke tak ada return value? Ini with returning value or not, or without returning value. Kalau ada returning value, okay, kita kena tulis returning with returning value. Yes, betul dia ada return value sebab dia nak return nilai average ni. Jadi kita kena tulis dekat sini bila ada return value kita kena tulis apa? Bila ada return value kena tulis apa? Ingat balik exercise 19. Exercise 19. Mana exercise 19? Self check method. Void itu kalau not returning value. Void itu dekat sini. Sekarang kita dah kita dah selesai dah dekat method definition tu. Okay, tengok balik exercise 19. Bukan itu maksud saya. Bukan. Yang awak tulis void. Kenapa keluar yang ni ke baru tanya Bukan void in double tu. Yang itu dah selesai yang ni. Kalau awak jawab in double tu, ini dah selesai dah. Dah selesai dah. Betul, kita nak return nilai double. Betul, kita nak return nilai double. So apa kita kena tulis? Kita kena tulis apa kat sini? Kita nak, okay, tengok balik exercise 19. Nampak tak kita buat sebelum ni?
Mana 19 ke? Oh tak ada sekejap. Okay, nombor 5 ni. Nampak tak? Write a method name or sum that takes positive or integer and return the sum. Apa kita tulis? Soalan nombor 4. Return true. Ingat tak kita tulis apa kat sini? Soalan nombor 3. Return square the parameter. Soalan 19 kita dah bincang kan? Cuba tengok balik jawapan untuk soalan nombor 3, 4 dan 5. Dia ada return. Sebab dia ada return value. Macam mana cara kita nak tulis tu? Kita perlu tulis apa? Cuba tengok soalan nombor 3, 4 dan 5. Kita dah bincang sebelum ni. Soalan 1 dan 2 dia void sebab dia tak ada return value. Tapi 3, 4, 5 dia ada return value. Tapi macam mana cara kita nak tulis? Betul Ai, betul Alisa, betul Sufia. Akhirnya ada juga ke soalan saya yang complicated sangat. Betul. Kita bila ada return kita kena tulis return. Kita nak return nilai apa? Average semicolon. Itu je kan. Tapi punya complicated kan. Tak apa, bagi awak berfikir-fikir, tercari-cari. Okay, bila ada return value, biasanya bila ada calculation dia akan ada return value lah. Okay, letak return average. Okay, so untuk bahagian user define method dah selesai. Belum lagi. Jangan lupa letak open curly bracket dekat sini dan juga close curly bracket. Kena open dan juga kena close. Okay, average dan juga sum kita tak declare lagi dekat sini. Jadi jangan lupa declare. Sorry. Kena declare dulu. Okay, declare dekat sini in sum sama dengan kosong. Lepas tu double average sama juga dengan kosong. Okay, kena declare lah. Semua variable mesti kena declare. Okay, kemudian kita pergi dekat bahagian main method. Okay, yang ni tadi. Kita kena buat dua benda iaitu create object dan juga call method. Macam mana nak create object? Iaitu class name. Mana nama kelas kita? QB with M. Okay, class name. Kemudian object name saya nak pakai obj equal new class name dan ada alamak mana pergi pula. Sorry. Saya nak buat bracket dia pergi minimize pula. Okay. Mana tadi? Kat sini kan? Okay, so kena ada benda ni, semicolon. Kemudian kita nak buat method call. Sebab saya nak print average, so saya kena tulis average dekat sini. Average sama juga dengan method call. Macam mana syntax dia? Obj, object name, dot method name. Method name awak adalah find average. Okay, find average. Kemudian belakang dia adalah argument. Apa argument saya nak tulis kat sini? Argument apa saya nak tulis? Argument. Mana argument? Ada dekat paparan skrin sekarang ni. Argument. Okay, argument. Okay, mana argument? Betul Ai, very good. 61, 62, 63. Rasanya dah boleh beza dah kan argument dan juga parameter. Okay, letak semicolon. Okay, dah selesai. Kita cuba run. Selalunya kalau awak tolong mesti confirm betul. Kan? Kita cuba dah save belum? Ya saya. Tadi ada satu yang medium salah eja. Oh, salah eja nasib baik. Itu ke saya salah eja? Thank you. Okay, thank you. Nampak tak? Awak memang hebat lah. Memang terror lah. Oh lama, ada lagi apa yang salah? Oh, equal pula tak letak. Astaghfirullahaladzim. Okay, sorry. Okay. So, awak dah pandai daripada saya dah. Okay, kita run nampak tak? Bila awak bantu, confirm betul. Nak cari average 3, 6, 2. So, dapat macam tu. Okay. So, inilah dia dua coding tu. Saya akan screenshot code hantar dekat Telegram nanti Okay, ada sebarang soalan?